Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نور ذاته ومنظار صفاته مجل الحقائق القرآنية سورة المدة التجلية الحق وعلى آله وصحبه كمال نهاية لكماله بعدل الكمال وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita diberi izin dan diberi kesihatan dan juga diberi kelapangan masa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita solat Isyak berjemaah, solat tarawih berjemaah. Dah habis pun 8 rakaat. Tinggal belum solat witir lagi. Belum tentu lagi kita diizinkan boleh solat witir, tak tentu lagi. Jadi dengan nikmat mudahnya ibadah itu, hendaklah kita sama-sama bersyukur sekali lagi kepada Allah kerana tidak ada daya dan upaya diri kita ini, melainkan dengan izin Allah Ta'ala juga kita mampu ringan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Alhamdulillah malam ni saya rasa seronok main sini lah. Pertama sekali saya tengok ramai, Alhamdulillah. Yang kedua saya tengok anak-anak yang masih, yang kata belum lagi sampai umur mukallaf, berjaya habiskan tarawih 8 rakaat. Yang mana saya waktu umur macam tu saya tak boleh buat. Saya waktu umur macam tu, saya kira buka puasa kat masjid balik. Tu saya budak-budak lah. Tapi anak-anak Korea di bandar utama ni, surau ni, ibu bapa dia berjaya didik dia sampai habis boleh solat sunat tu, kira kemas lah tu. Saya satu pujian dekat saya lah. Sebab apa? Waktu kecil saya tak boleh buat. Saya buat macam tu, umur saya belasan tahun baru boleh mampu sembahyang tu. Umur bawah pada tu tak ada, kira lari lah. Itu satu benda yang kata apa, nak rasakan diri abang lah. Untuk ustaz tua sangat, mujilah adik-adik semua ni. Sebab boleh buat, kita tak boleh buat. Itu ini kerana adalah barakahnya ibu bapa yang ada di sini, kerana mereka didik dengan baik, insya-Allah. Jadi di sini kita ada tazkirah lah, sikit tentang Ramadan. Saya tak baca kitab, insya-Allah tak baca kitab, kita bagi tazkirah saja. Mana tazkirah ni peringatan. Kalau yang mana pernah dengar, kira ulang kaji. Yang mana belum pernah dengar, ilmu baru. Macam tu. Kalau tak pernah dengar tu ilmu baru lah. Yang berusia pada saya, yang mungkin lebih alim, pandai daripada saya, kalau ada salah silap, minta maaf. Macam itulah. Okey. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kutiba alaikumusiyam ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah. Untuk imam kita tadi hafal Quran, dia tahulah ayat berapa. Okey. Apa dia? Wahai orang-orang yang beriman, kutiba 'alaikumusiyam. Aku wajibkan atas kamu semua, hai orang beriman, akan berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti mana aku telah wajibkan kepada umat-umat sebelum kamu semua. Apa dia? Untuk apa? Allah jawab sendiri, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu semua bertakwa. Untuk jadi orang yang bertakwa. Takwa ni apa makna? Kalau kita biasa dengar, kalau cikgu sekolah mengajar, takwa makna dia takut. Betul ke? Takwa maknanya ulama sebut melaksanakan apa yang Allah Ta'ala suruh dan meninggalkan apa yang dilarang, serta berhati-hati terhadap perkara-perkara yang dilarang itu. Sayyidina Umar pernah tanya kepada seorang sahabat dia, nama Sayyidina Ka'ab, tak silap. Wahai Ka'ab, kamu terangkan dekat aku macam mana takwa itu.
Takwa itu, kata Sayyidina Ka'ab, seperti mana kamu berjalan pada jalan yang dipenuhi dengan duri. Ya? Jalan yang dipenuhi dengan duri, lalu kamu jalan dengan hati-hati. Itulah perumpamaan takwa. Kata Sayyidina Ka'ab pada Sayyidina Umar. Maknanya, ibarat dia duduk jalan, penuh duri, kita jalan hati-hati, pelan. Bukan kita redah saja. Macam itulah kita perumpamaan takwa yang diberi oleh sahabat Nabi SAW. Jadi untuk mendapatkan takwa tu, dia mesti ada latihan. Macam kita kalau nak mahir sesuatu kemahiran tu, kita ada latihan. Dia tak boleh main mahir. Nak jadi seorang pemain badminton yang handal, kena selalu pergi court buat latihan. Kalau tak, pancit awal. Dia dengar Karyah ni suka main badminton. Jadi kita kena buat latihan selalu kalau tak mau pancit. Kalau nak jadi seorang fighter yang hebat, macam siapa tu? Yang muda tu? Siapa dia? Tahu lah semua kan? Abang Juju. Hari-hari dia latihan lari berapa kilo, push up 200 kali untuk jadi juara. Dan kalau kita nak jadi juara dalam Ramadan, itu jadi hamba Allah yang bertakwa, perlukan latihan. Jadi ulama susun antara latihan yang kena buat adalah berbanyakkan amalan sunat. Wajib kita jangan tinggal lah, hak sunat kena buat. Dan di sini saya nak kongsikan beberapa amalan sunat yang mudah kita buat, tak susah lah. Yang pertama, yang ni diambil daripada kitab Puasa Antara Syariat dan Hakikat. Membaca doa ketika berbuka puasa. Itu paling mudah sekali. Yang mana semua orang boleh buat amalan ni, setiap hari kita buat. Itu seperti mana hadis Nabi, doa dia apa? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu daripada hadis. Baca doa macam tu. Dan disunatkan juga doa-doa yang lain sama. Waktu ketika nak buka puasa tu, antara doa yang dimustajabkan oleh Allah SWT. Kalau ada hajat, boleh doa masa tu. Amalan kami masa di pengajian dulu, sebelum nak mula buka puasa, kami akan buat tahlil. Buat tahlil arwah. Baca khatam Al-Quran, Wadduha sampai An-Nas, hadiahkan pahala khatam Al-Quran tu kepada arwah-arwah di kubur sana. Itu amalan kami dulu. Dan doalah apapun sebelum buka puasa. Kerana waktu tu waktu yang dimustajabkan doa. Boleh buat. Kat rumah boleh buat lah. Kalau rajin, alhamdulillah, ayah-ayah boleh latih anak-anak untuk buat. Dan yang kedua, apa dia? Mandi junub pada waktu malam sebelum habis fajar. Ni bagi orang yang dah berkahwin lah. Yang mana kalau kata dia bersama dengan isteri, disunatkan juga habiskan mandi hadas tu sebelum azan subuh. Sunat. Sah saja puasa. Mandi lepas benda tu tak ada masalah. Tapi orang kata apa? Nak masuk puasa tu dalam keadaan suci, kata ulama. Itu dapat pahala sunat. Walaupun nak mandi lepas benda tu pun tak apa. Azan subuh baru mandi pun boleh. Sah saja puasa. Kemudian memperbanyakkan sedekah, infak dan memberi makan. Yang ni antara amalan sunat yang kata apa, yang sangat dituntut lah ketika mana bulan puasa ni. Banyakkan sedekah. Kalau orang tu kaya, lagilah dituntut bagi banyak. Seperti mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, beliau menginfakkan harta semua sekali. Apa yang beliau tinggalkan? Allah dan Rasul sahaja. Tapi itu khusus bagi Sayyidina Abu Bakar. Kerana beliau tidak ada dalam hatinya dunia. Dia tak risau. Kerana apa? Dia kata dia boleh cari lagi. Tapi kenapa? Pahala tu tak boleh cari lagi. Peluang tu susah. Itu bagi Sayyidina Abu Bakar. Kalau tak mampu, jangan bagi semua. Bagi ikut kemampuan sahaja. Itu sahabat Nabi yang kita boleh ambil contoh lah. Kalau bulan biasa dia biasa sedekah RM1, bulan puasa lebihkan sikit, kata ulama. Lebihkanlah, bagilah duit hijau pula, duit merah pula. Kalau dahsyat lagi, jenis awliya Allah Ta'ala ada dalam poket 200 buh tu. Tu kira hebat lah. Kalau boleh lah macam tu, saya pernah buat, latih diri. Alhamdulillah 200 hilang, marilah lain dapatlah 2000. Itu izin Allah Ta'ala. Boleh lah, tak mustahil. Tu latih diri. Memanglah berat, tapi kalau kita latih, dia akan ada Tuhan nak bagi tu. Bukannya benda tu tak senang, kita tahu. Tapi kalau Tuhan nak bagi, dia bagilah.
Tu latihan. Kita nak rasa macam mana sahabat Nabi infak harta tu. Walaupun tak macam mereka. Kita ni tak sama langsung makam macam mereka tu. Tapi kita nak juga rasa macam mana. Oh macam ni rupanya rasa dia. Dapatlah sikit. Siapa buat dapatlah. Tak buat tak dapatlah rasa tu. Dia kena try dulu. Kalau tak mampu, bagilah RM1 pun Alhamdulillah. Kalau sebelum ni dia tak biasa sedekah, sedekah sikit. Dan yang paling utama tu, memberi makan kepada ahli keluarga. Bagi makan sedap sikit bulan puasa. Biasa kalau masa makan sardin saja, bagilah makan siakap pula. Ahli keluarga kita, didahulukan ahli keluarga kita dulu, baru orang lain. Kerana memberi infak-infak ni, nombor satu ahli keluarga zil qurba yang dekat. Kemudian baru anak yatim, wal yatama anak yatim, wal masakin, baru anak orang miskin. Kemudian wabnis sabil, orang yang berada di orang-orang musafir dan sebagainya. Dia ada turutan dia. Kalau zakat, innamas sadaqat lil fuqara, orang fuqara dulu. Wal masakin, wal amil, orang petik zakat. Macam tu, dia ada turutan dia. Kalau infak-infak ni, keluarga dulu, baru orang lain. Jangan orang lain kita pakai bagi 200, tapi keluarga kita makan ikan masin, tak boleh. Salah, itu kaedah yang infak yang tak betul. Bagi keluarga kita dulu, bagi lebih, kemudian baru bagi orang lain sama. Macam tu. Okey. Itu pasal bulan Ramadan. Kerana mafhum dalam hadis, ini riwayat Imam Bukhari rahimahullahu taala daripada Sayyidina Ibnu Abbas rahimahullahu taala, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang yang sangat pemurah. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan beliau lebih pemurah bila masuknya Ramadan. Hina yalqahu Jibril, tatkala datangnya Jibril, wa kana Jibril alaihi salam, dan adalah Jibril alaihi salam itu yalqahu fi kulli lailatin, bertemunya Nabi SAW pada tiap-tiap malam, min Ramadanin, daripada Ramadan. Fayudarisuhul Quran, dan Jibril itu dan Rasulullah sentiasa bertadarus Al-Quran. Fali Rasulillah SAW ajwadu bil khair min rih wal mursalah, dan kemudian Rasulullah itu menjadi lebih pemurah daripada hembusan angin yang pantas. Daripada hadis ini kita dapat tahu, ulama terangkan bahawasanya Rasulullah SAW ini dia sangat pemurah. Akan tetapi masuk je Ramadan, sifat pemurahnya itu diberi perumpamaan seperti angin yang berhembus. Semua orang dapat rasa pemurahnya Rasulullah SAW. Semua dapat. Tu kita tak boleh buat macam Nabi lah. Kita orang biasa, banyak umatnya. Kita tak dapat macam dia, tak boleh challenge. Sayyidina Abu Bakar pun kita tak boleh challenge, apakah lagi Nabi SAW. Itu sifat Nabi, dia sangat-sangat pemurah walaupun dalam keadaan kurangnya harta. Sebab Nabi SAW ni dia ada banyak keadaan. Ada kala baginda sangat kaya, banyak sangat harta. Ada kala baginda pun kurang harta. Jadi nak tunjuk pada umat, kalau kurang harta pun boleh buat kebajikan, kalau banyak lagilah boleh. Nabi ditunjukkan dua-dua. Kalau tak betul juga kata Nabi miskin, tak. Nabi dia kaya dan pernah kurang harta, jadi dia kaya balik. Tu Nabi keadaan dia. Tapi dia tak pernah simpan harta. Tu Nabi. Lepas tu dia hidup sederhana sahaja. Okey. Kemudian antara yang sunat juga, iaitu memperbanyakkan bacaan Al-Quran berdasarkan hadis Nabi SAW tadi. Apa dia yang bunyi hadis tu? Saya baca balik. Kana Jibril Kana Jibril alaihissalam yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Malaikat Jibril sentiasa mendatangi Nabi pada setiap malam Ramadan. Fayudarisuhul Quran, maka Nabi dan malaikat itu saling bertadarus Al-Quran. Bertadarus Al-Quran. Apa makna tadarus? Tadarus apa? Siapa tahu tadarus? Tadarus apa? Baca Quran Tadarus bukan baca saja. Tadarus ni artinya ulama sebut apa dia? Yang sebutkan makna ni itu Al-Imam Baijuri dan Imam Al-Bujairimi sebutkan makna tadarus ni adalah kita baca, seorang cek, yang cek tu ulang balik apa dia baca. Itu makna tadarus. Dan disunatkan tadarus ni kalau ikutkanlah sebenarnya dua orang. Kalau ikutkan sebenar-benar tadarus yang kita buat halaqah tu boleh juga. Tapi itu nanti dia ada istilah lain. Tadarus ni dua. Contohnya saya dan juga siapa nak bagi contoh? Ni abang depan ni. Saya baca, abang depan ni dengar. Kemudian dia dengar, dia ulang balik apa saya baca. Tu mana tadarus. Mana nama pun bahasa Arab tadarus. Tadarusa ya tadarasu. Ya tadarusu. Mana saling antara dua orang. Fi'il dia. Tafa'ala ya tafa'alu. Kalau bahasa Arab.
Dia ada wazan, dia gunakan tadarus. Mana menggunakan 2 orang. Tu malaikat Jibril buat dengan Nabi setiap malam. Tu sunnah. Kalau tak mampu tadarus, disunatkan juga idarah Al-Quran. Seperti mana Al-Imam Nawawi sebut dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, disebut apa dia? Buat halaqah ramai-ramai, orang baca sambung sampai habis satu juzuk. Malam ni katakan juzuk 1. Juzuk 1 baca, seorang baca alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dia hafal Quran laju. Udahlah minum baik sampai habis lah. Kemudian orang sebelah pula baca minan nasi may yaqulu amanna. Betul ke? Orang sebelah apa? Innal ladzina kafaru. Innal ladzina kafaru sawa kokak sabar. Tak apa nah. Tak apa. Kalau macam tu pun dapat pahala 2. Satu pahala baca, satu usaha baca. Jangan risau, tak berdosa. Usaha baca. Jangan malu baca aja. Sabarlah kawan. Dah kawan tu grup tu masuk grup sebelah, geng hafal Quran lagi. Apa dia? Grup sebelah. Ustaz, nak bagi peringat Ustaz. Innal ladzi sebelah tu apa? Wa masalul ladzi apa? Masaluhum kamasalil ladzi. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada naran falamma adha'at ma hawlahu dhahaba Allahu bi nurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Dia hafal Quran. Laju alhamdulillah. Masuk geng sebelah pula. Wa basyiril ladzi wa basyiril sabar. Geng tadarus tu. Tak apa nah. Kena geng hafal Quran laju baca. Geng ni kokak, tak apa. Jangan risau, Tuhan bagi pahala nah. Yang geng hafal Quran disunatkan baca tak tengok. Sebab apa? Dia nak bagi kuat ingatan. Kalau yang tak hafal disunatkan melihat mushaf. Dapat 2 pahala. Satu pahala baca, satu pahala melihat walaupun merangkak. Jangan risau. Tuhan bagi pahala semua. Walaupun kita merangkak tak payah malu. Ni ada setengah ustaz kata baca merangkak maki. Janganlah macam tu. Tak eloklah. Kawan tu baru nak mengaji ni maki dah. Janganlah. Saya tak suka lah PL macam tu. Sebab saya dulu membesar di zaman ustaz-ustaz maki orang yang tak lancar baca Quran. Jadi saya tak apa minat lah macam tu kan. Jadi bila saya dah besar, saya azam janganlah buat macam tu lagi. Kita bagi galakan walaupun dia baca merangkak. Tak apa, silakan merangkak. Sebab saya 5 tahun mengajar Quran baca. Tahulah sabar ni macam mana. Mendidik kesabaran tu tak ada masalah. Dan kemudian apa dia? Membanyakkan zikir, khususnya pada 10 malam terakhir. 10 malam terakhir ni mana? Malam Lailatul Qadar lah. Banyakkan zikir, i'tikaf lebih sikit daripada masjid. Duduk dalam masjid tu lama sikit. Zikirlah apa-apa, subhanallah ke, alhamdulillah ke, apa-apa saja. Dan sebesar-besar zikir apa dia? Apa dia sebesar-besar zikir? Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah sebesar-besar zikir. Tak ada zikir yang lebih besar daripada membaca Al-Quran. Kemudian setelah pada tu baru la ilaha illallah. Jatuh buat doa lah. Zikir Al-Quran tu, baca mushaf Al-Quran tu zikir yang paling baik sekali. Setelah tu baru selawat dan sebagainya. Bukan yang lain tak penting, tapi kata list nombor 1 baca Quran. Itu terbaik-baik zikir. Tak kira lah baca Fatihah saja pun. Kemudian solat sunat tarawih. Macam kita buat ni. Tu saya kata saya bangga tu. Orang Korea ni dia menghidupkan malam Ramadan. Sebab apa Nabi sebut man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Man qama, sesiapa yang bangun. Kita kata bangunlah. Bukan bangun maknanya situ. Siapa yang menghidupkan malam man qama Ramadan, siapa yang menghidupkan malam Ramadan imanan, hal keadaan dengan penuh keimanan, wa ihtisaban, dan dalam keadaan sentiasa muhasabah diri, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Nescaya Allah Taala akan mengampunkan dosanya ma taqaddama, dosanya yang telah lalu. Macam tu. Jadi orang yang masuk dalam tu ialah orang yang solat tarawih. Solat sunat tarawih ni kita tak payah gaduh 8 ke 20 ke apa ke, tak payah. Sebab Nabi sebut solatul lail masna. Solat malam 2. Nabi sebut hadis umum. Dan amalan Nabi SAW ketika mana beliau masih hidup, beliau solat tarawih di masjid berjamaah 8 rakaat. Ketika mana baginda wafat, kemudian pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, beliau hidupkan solat malam tersebut iaitu tarawih dengan 20 rakaat.
lantik seorang imam hafal Quran. Dapat sunnah lah. Lantik siapa ustaz hafal Quran tadi, dapat pahala lagi. Betul sungguh lah tu, amalan tu. Tu zaman Sayyidina Umar. Dan dahsyatnya zaman Sayyidina Umar, tahu tak berapa lama tarawih dia? Agak berapa lama? Bisa dengar? Kita tarawih habis berapa? 11. Zaman Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu dulu, last start dekat nak habis subuh baru habis. Tu. Zaman Sayyidina Umar radhiyallahu 20 rakaat dia level tu. Kita tak sanggup lah. Itu zaman sahabat Nabi SAW. Kemudian pada zaman Imam Malik, lebih kurang dalam 36 rakaat dia buat. Panjang lah. Sebab dia jealous dengan orang Mekah yang lepas, orang kata selang antara 2 rakaat tawaf. Selang 2 rakaat tawaf. Tu di Mekah. Lah Mekah tak buat 20 lah. Buat apa lah ni? Tahun lepas saya pergi umrah. Orang kata apa? Dia buat 10 saja. 10 rakaat saja. Tak buat dah 20. Pasal apa? Dia nak dahulukan orang tawaf. Habis 10, lepas tu orang nak tawaf. Nak buat tawaf sunat. Dah tak buat 20 lah. Buat 10 kan. Dia lagi dahsyat. Buat lain pada orang. Apa maksudnya di sini? Nak tunjuk bahawa solat tarawih ni, kita jangan gaduh 8 ke 20. Ada je orang buat 10. Tak ada masalah. Kalau nak buat 20, nanti sambung kat rumah. Kalau kata orang ni buat 8. Yang buat 20, habiskan 20. Yang penting menghidupkan malam Ramadan. Macam tu. Okey. Dan juga bagi orang lelaki disunatkan solat di masjid atau surau. Kalau perempuan sebenarnya tidak disunatkan. Akan tapi mai alhamdulillah boleh. Tak ada masalah sebab ada mai nak dengar tazkirah sekali kan. Dapat pahala menuntut ilmu. Bagus. Dan orang perempuan kata ulama boleh buat satu ruang dekat rumah dia, buat satu masjid. Bolehkah buat masjid kat rumah? Cuba teka. Boleh tak? Boleh tak? Tuan-tuan, boleh tak? Macam mana buat masjid kat rumah? Macam mana? Ke buat panggil kontraktor? Bukan. Kata ulama, ambil satu sejadah, ukuran sejadah, letak di satu ruang yang kita khususkan untuk solat, paku dia. Paku sejadah tu. Niatkan buat masjid. Jadilah tempat tu seolah-olah masjid. Itu bagi orang perempuan. Kalau waktu haid, tak boleh masuk. Sebab dah jadi hukum masjid. Dan boleh niat iktikaf di situ. Orang lelaki balik rumah nak solat sunat pun boleh niat iktikaf, dapat pahala iktikaf juga. Tapi orang lelaki main masjid lah kalau boleh lah. Jangan dengar kata tak payah main masjid buat apa ustaz ni wakaf masjid, kita boleh buat masjid kat rumah dah. Jangan buat lagu tu. Ini cerita untuk orang perempuan. Yang mana sebenarnya hukum asalnya solat sunat depa ni afdal solat di rumah. Cuma tak ada masalah lah nak main masjid tu. Okey, alhamdulillah. Hukum asal kalau di negeri-negeri yang masih mengamalkan mazhab Syafi'i yang ketat macam di Yaman, orang perempuan tak ada kat masjid. Masih tak ada. Depa duduk di rumah saja, tak keluar, langsung tak keluar. Tempat kita di Mekah, orang perempuan pakai keluar belakang lah. Tu. Dan juga sejadah tu kalau kata nak tukar baru, ambil sejadah lama tu, kemudian tukar baru, paku lagi sejadah baru. Sejadah yang lama tu apa jadi? Dia jadi juga seperti dihukumkan sebagai masjid. Bagi masjid bergerak. Ambil sejadah tu kita nak pergi mana-mana ke, bentang, jadi masjid. Dah jadi boleh iktikaf, niat iktikaf. Tu ulama sebut dalam kitab huraian kitab fiqh berkenaan hukum akad masjid, panjang lah. Nanti ustaz lain dia mengajar kuliah ni, dengar. Ni nak share sikit saja. Macam mana orang perempuan tetap boleh buat pahala walau tidak ke masjid. Boleh, tak ada masalah. Sebab dia pun tikai. Asyik lelaki yang buat pahala, kami nak juga. Jadi ulama bagi solusi. Macam tu cara dia. Kalau tak bisa dengar, take note. Boleh ambil apa catatan. Ni bukan bohong lah. Ni betul lah. Dalam huraian kitab fiqh. Jangan terkejut pula. Okey. Dan juga antara amalan-amalan sunat yang lain, berusaha berbuka dengan rezeki yang halal. Pasal apa? Kita risau, kita ni dalam pada syok beribadah, hidupkan malam, takut-takut bimbang-bimbang Allah Ta'ala tak terima semua sekali. Pasal apa? Sebab sangkut dengan rezeki dan harta yang tidak halal. Pelik juga. Kita negara Islam main mana tak halal. Makan halal semua. Tak halal mai dari kerjaan kita. Kalau menega bohong.
Kalau bekerja, curi tulang. 8 ke 5, pukul 12 sampai pukul 4, lena dekat masjid. Tak buat kerja. Tu tak boleh lah tu. Pendapatan dia tu, tengah-tengah tu. Tu kalau kerja dengan orang lah. Kan? Kalau orang kata apa berniaga, kerja sendiri, burung perkhidmatan. Burung jual ayak. Kata ori tapi tambah ayak banyak. Jangan. Jual baju. Kata tak ketat, tak sendat, haram sendat. Tahulah. Lawak lah. Tahulah kan. Tu. Jangan bohong kalau berniaga. Bohong, confirm haram lah. Tak berkat. Di situ lah main tak berkat tu. Bukan dari mana. Sebab kita negara Islam tak ada makan tak halal. Makanan semua halal. Alhamdulillah. Sembelih lah tu. Tapi dari sumber pendapatan kita tu yang kita bimbang-bimbang. Jadi sebab tu ulama' peringatkan juga berusaha dengan rezeki yang halal. Halalkan dari segi pekerjaan kita tu. Ya. Dan juga last sekali disunatkan sambung puasa habis Ramadan kepada 6 puasa Syawal kerana dapat pahala puasa selama setahun. Tu. Afdalnya raya kedua puasa tu. Ada kawan buat sini? Ada. Alhamdulillah. Berat. Afdalnya buat 6, 7 apa? 2 Syawal, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepas tu 9 Syawal baru raya balik. Tutup guru banyak macam tu lah. Kalau tutup guru pondok, raya pertama je dia tak makan, tak puasa. Raya kedua dia puasa lah. Tutup guru pondok. Kita orang biasa tak buat lah no. Tak ada masalah lah. Tapi itu yang afdal. Ala kulli hal, ambil lah mana-mana dalam bulan Syawal untuk puasa 6. Tuang-tuang pun tak apa. 3 Syawal langkau Zat. Ni ada open house. Langkau Zat. Ada open house pun tak apa, dapat pahala sunat. Boleh belaka. Tapi kalau kena jadi wali Allah Ta'ala, puasa lah raya kedua. Mana tahu doa makbul. Wali Allah Ta'ala ni Allah Ta'ala pilih. Mana apa fadilat dia, orang kata apa, doa saja insya-Allah makbul. Kita doa payah makbul lah. Sebab kita banyak dosa. Sebab tu payah. Aulia Allah Ta'ala, dosa dia cuba jaga, dia banyak ke amalan sunat. Sunat saja. Macam Allah Irham Pak Sumi, wali aulia Allah Ta'ala negeri Kedah, dah pun meninggal. Amalan dia puasa. Puasa amalannya. Amalan yang mengangkat beliau ke darjat orang soleh tu adalah puasa. Tu. Jadi bolehlah ambil iktibar hidup dia tu macam mana lah dari segi puasa ni. Jadi itu adalah sedikit sebanyak perkongsian daripada saya berkenaan amalan sunat yang boleh kita buat ringkas di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Seperti mana ayat Quran sebut, yang dikata disyariatkan puasa itu supaya kita ni jadi hamba yang bertakwa. Kata Allah Ta'ala sendiri di dalam Al-Quran. Jadi kita nak sambung solat witir lah. Jadi kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lebih-lebih kurang pun semua. Yang baik pada Allah Ta'ala, yang kurang itu daripada diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.